Okey, gelombang elektromagnet. Sekejap ah. Okey, apakah itu gelombang elektromagnet? Dia perkataan elektromagnet. Mana datang elektromagnet ni? Dia datang daripada perkataan elektrik dan juga magnet. So dia ada dua perkara lah yang bergabung dalam gelombang ni, iaitu elektrik dan magnet. So dia punya definisi dia kamu salin lah. Okey, gelombang yang terdiri daripada komponen getaran medan magnet. Komponen getaran medan magnet dan juga getaran medan elektrik. Yang saling berserenjang antara satu sama lain. Yang saling berserenjang antara satu sama lain dan juga dengan arah perambatan gelombang dan dengan arah perambatan gelombang. So gelombang elektromagnet ni gelombang yang terdiri daripada komponen, ada dua komponen, iaitu apa tadi? Magnet, kan, medan magnet, getaran medan magnet dan juga getaran medan elektrik yang masing-masing tu berserenjang antara satu sama lain. Cuba tengok mana medan magnet. Dalam gambar ni medan magnet yang mana? Yang ni kan? Yang cikgu buat kalau biru ni. Ni medan magnet. So medan magnet tu dia bergetar secara kiri kanan. Perasan tak? Kiri kanan. Dia berseranjang secara kiri kanan. Yang medan elektrik pula dia bergetar. Dia bergetar macam mana dia bergetar? Medan elektrik dia bergetar atas, bawah. Yang tadi tu yang medan magnet dia bergetar. Dia bergetar kiri, kanan. So, kamu nampak tak? Medan magnet dengan medan elektrik tu dia berserenjang antara satu sama lain. Kan, medan magnet dia kiri kanan. Medan elektrik dia atas, bawah. Sebab tu dia kata apa? Dia kata medan magnet dan medan elektrik ni saling berserenjang antara satu sama lain. Boleh? So kat situ kamu buatlah medan magnet. Medan magnet dia getar kiri kiri kanan. Yang medan elektrik pula dia getar atas bawah. Dia getar atas bawah. So, kiri kanan dengan atas bawah berserenjanglah antara satu sama lain. Okey, lepas tu kamu tengok yang medan magnet ni yang color biru ni kan dia getar kiri kanan kan? So, medan magnet ni dia getar kiri kanan. Dia punya arah perambatan ke mana? Arah perambatan dia ke sana tolak. Jadi, kamu nampak tak yang medan magnet ni dia berserenjang tak dengan arah perambatan gelombang? Berserenjang lah kan, sebabnya arah ke mana? Arah ke sana
ke kanan. Kan arah dia ke kanan, lepas tu yang medan magnet tu dia getar kiri kanan. Nampak tak dia berserenjang? Kau cikgu padan color pink tu. Okey, kamu tengok hijau dengan yang color biru ni Okey, ni color hijau, dia punya arah perambatan gelombang. Yang biru tu dia medan magnet. Kan dia getar berserenjang, betul tak? Dia getar berserenjang. So kat sini kita kata medan magnet dia berserenjang dengan arah perambatan gelombang. Faham? Kan nampak berserenjang kan? Hijau dengan biru kan berserenjang, betul tak? Okey, tu yang biru. Ni medan magnet. Kalau medan elektrik, okey, arah perambatan gelombang dia ke sana, ke kanan. Lepas tu medan elektrik dia getar atas bawah. So nampak tak medan elektrik ni bergetar dia secara berserenjang dengan arah perambatan gelombang. Arah dia ke sana kan, ke kanan kan. Medan elektrik atas bawah kan. Nampak tak dia berserenjang? Dia berserenjang, betul tak? So kat sini medan elektrik pun bergetar secara berserenjang dengan arah perambatan gelombang. So kan kat sini kan dahlah tadi medan magnet dengan medan elektrik berserenjang antara satu sama lain. Lepas tu medan magnet pun berserenjang dengan arah perambatan gelombang. Medan elektrik pun berserenjang dengan arah perambatan gelombang. Sebab tu kat sini dia kata apa? Dia kata dan juga ni kan dia saling berserenjang antara satu sama lain dan juga dengan arah perambatan gelombang. So ada dua kali dia serenjang. Faham tak? Ada dua kali dia serenjang. Okey, so kat sini ada video. Sekejap. Nampak tak? Yang color merah apa yang color merah? Okey, yang color merah tu getaran apa? Medan elektrik dia getar atas bawah. Yang color biru ni getaran apa? Medan magnet dia getar kiri ke kanan. So medan elektrik dengan medan magnet dia berserenjang antara satu sama lain. Lepas tu dia punya medan elektrik ni yang color merah kan yang atas bawah tu dia berserenjang dengan apa? Dengan arah perambatan gelombang. Arah ke mana? Arah perambatan gelombang. Kita hantar gelombang ke kanan kan? Kita hantar ke kanan tu lah. So medan elektrik tu berserenjang lah dengan yang arah dia. Boleh? Lepas tu yang color biru tu medan apa tadi? Medan magnet kan? So medan magnet ni pun dia berserenjang dengan arah gelombang. Arah gelombang nak hantar ke sana ke kanan. So medan apa tadi? Medan magnet berserenjang dengan arah DN. Okey, faham tak benda ni? Okey, faham. Okey, jadi kat sini gelombang elektromagnet dia ada berapa jenis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 komponen dalam gelombang elektromagnet. Okey, jangan. Dalam gelombang magnet, gelombang elektromagnet dia ada gelombang radio, gelombang mikro, sinaran inframerah, cahaya nampak. Ada buku dia tulis cahaya tampak. Sama je cahaya tampak ke, cahaya nampak ke sama. Cikgu explain apa benda ni. Lepas tu ada sinaran ultraungu, sinar X, sinar gamma. So ada berapa jenis gelombang dalam gelombang elektromagnet tu? Ada berapa komponen? Okey, cara nak dengar, cara nak dengar pula. Cara apa? Cara nak ingat. Siapa ingat? Rancangan malam ini cantik untuk add girlfriend. Okey, so A tu apa? A tu radio, okey, gelombang radio. F benda. Bala.
So siapa tu adik mana tu? Okey, micro, gelombang mikro. I inframerah kan, kita panggil infrared tu kan. Nah, tu inframerah lah ni. C cahaya nampak atau cahaya tampak. Apa benda cahaya nampak dengan cahaya tampak ni? Ni cahaya yang kita nampak lah. Sekarang kita panggil cahaya nampak. Yang terdiri, sebenarnya cahaya ni cahaya putih kan. Kalau kita bahagikan, ada berapa warna? 7 warna kan. Apa warna dia? Merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo, ungu. Ni ada 7 cahaya, 7 warna. Kalau kita gabungkan, dia akan jadi warna apa? Warna putih. So kalau korang nak tengok, ada je kat belakang tu. Roda warna. Siapa nak ambil? Pergi ambil, lepas tu pusing kan? Saya pergi ambil. Alamak, yang kat rumah tu macam mana? Korang tengoklah ni kat rumah. Kat rumah tengok apa lah. Apa nama dia? Cuba kamu pusing kan? Boleh? Pusing laju. Nampak tak cahaya putih? Tak nampak? Kamu pusing kan? Nanti warna-warna tu bila digabungkan jadilah nampaklah macam cahaya putih kan? Nampak cahaya putih kan? Nampak cahaya putih kalau kamu. Tak apa, letak je kat situ. Okey. So itulah cahaya tampak kan, cahaya nampak. Dia color putih. So kalau nak nampak 7 warna tu yang kita buat pelangi tu kan, yang buat apa tu? Nak buat pelangi kan, pembiasan cahaya kan. So nampak 7 warna kan. Alamak, yang kat rumah macam mana lah? Cuma nak tunjuk apa ni? Video. Mana lah? Dah mat ni. Ini ke je? Ni dia tak pusing pun. Ikut. Wah, kenapa? Ni video apa? Mana cikgu nak cari ni ah? Ini dah. Tu yang ini. Semua dia buat tutorial. Pening cikgu. Astaghfirullah Wanas. Pusing tak? Tak pusing je. Mana ni? Panji. Panji boleh. Ni teman. Kat rumah korang faham tak? Bila colour tu dia pusing, nampak macam colour putih. Nampak tak? Kat rumah nampak. Nampak. Okey, kat rumah nampak. Okey. Okey, next kita pergi. Okey, U tu apa U? U tu Atra ungu.
Ada yang panggil dia ultraviolet kan? Ultraviolet. X sinar X, G sinar gamma okey, X tu sinar X. Okey. Dia punya sifat-sifat dia. Sekejap Mana salin sifat-sifat dia? Orang salin lah kat mana-mana. Okey. Dia punya sifat-sifat dia, sifat-sifat gelombang elektromagnet ni. Okey, dia boleh merambat melalui vacuum. Maksudnya kan walaupun tak ada udara kan, vacuum, gelombang elektromagnet ni boleh merambat melalui kawasan yang tak ada udara, okey, kawasan yang vacuum. Okey, dan dia punya laju dia sama macam pada laju cahaya. Dia punya laju gelombang elektromagnet, tak kisahlah kan gelombang radio ke, mikro ke, inframerah ke, cahaya nampak ke, ultraviolet, sinar X, sinar gamma. Dia punya laju dia sama macam laju cahaya Siapa tahu laju cahaya apa? Berapa nilai dia? Satu saat dia boleh merambat sejauh 3 apa? 3 darab 10 kuasa 8 meter dalam masa 1 saat. Satu saat dia boleh merambat sejauh 3 darab 10 kuasa 8 meter. Okey. Okey, next. Gelombang elektromagnet ni adalah gelombang melintang. Ingat lagi kan gelombang melintang? Okey, gelombang melintang. Apa maksud gelombang melintang? Dia punya zarah dia bergetar secara melintang. Bukan. Zarah medium dia bergetar secara bukan selari. Secara berserenjang dengan arah perambatan gelombang. Kan macam air. Gelombang melintang lah. Okey, next. Sifat-sifat gelombang elektromagnet dia sama juga macam gelombang-gelombang yang lain. Dia boleh mengalami 4 fenomena. Apa dia? Pantulan. Okay. Dia boleh mengalami pantulan lagi. Pembiasan. Lagi. Pembelauan. Dan lagi. Interference. So ada 4 fenomena lah. Gelombang elektromagnet boleh mengalami 4 fenomena iaitu pantulan, pembiasan, pembelauan dan interference. Boleh? Okey. Kamu tengok tadi kan kita tahu kan gelombang paling TV, gelombang radio. Okey, gelombang radio ni kan dia punya panjang gelombang dia sangat besar. Berapa panjang gelombang dia? 1 kilometer. Bayangkan kalau ni gelombang radio. Ni gelombang radio. Puncak ke puncak panjang gelombang. Dia punya jarak dia 1 kilometer. Besar mana Besar mana? Daripada sekolah Samir ke KL Ke KL ke? Daripada Rawang ke Selayang macam itulah 1 kilometer dia punya panjang gelombang. So gelombang radio panjang gelombang dia sangat besar. Sebab itulah kita guna gelombang radio dalam telekomunikasi kan. Kita nak hantar sampai ke satelit kat luar bumi kan. Sebab panjang gelombang dia besar. Dia boleh gerak jauh dalam masa yang singkat. Faham ke? Okey. Kemudian ni panjang gelombang paling besar radio. Kemudian diikuti oleh micro 1 cm je Kecil lah pula. Lepas tu inframerah 0.01 mm. Paling kecil apa? Panjang gelombang. Paling kecil. Gelombang paling kecil. Dia punya panjang gelombang yang paling kecil ialah sinar gamma 0.01 nanometer. Gelombang sinar gamma dia punya panjang gelombang dia sangat kecil Panjang gelombang 0.01 nanometer. Okey, kamu tengok walaupun dia sangat kecil kan tadi kan. Tadi cikgu kata kat sini panjang gelombang dia sangat
kecil tapi walaupun panjang gelombang dia sangat kecil tapi frekuensi dia apa? Frekuensi dia sangat apa? Dia sangat tinggi. Ya Allah tu bunyi apa bunyi kejap Oh YouTube ke? Cikgu punya YouTube ke yang bunyi tu? Patutlah, astagfirullahaladzim. Ya Allah Tuhan. Sekejap macam cikgu nak offkan benda tu lah. Oh ni kot. Dah. Okey. Bila panjang gelombang dia sangat kecil, frekuensi dia sangat besar. Sebab kita pakai formula apa? Kita pakai formula V sama dengan F lambda. Ingat tak formula ni? Kan nak kira hal laju gelombang V sama dengan F frekuensi darat dengan lambda. Okey, apa hubungan antara frekuensi dengan lambda ni? Berkadar berkadar songsang. Macam mana kamu buat? Kamu buat macam ni kan? F lambda sama dengan V kejap F lambda sama dengan V, so F sama dengan V per lambda. So hubungan dia apa ni? Berkadar songsang. So kalau panjang gelombang dia kecil, frekuensi dia sangat besar. So kan gelombang apa ni? Sinar gamma ni walaupun panjang gelombang dia sangat kecil sinar gamma tapi frekuensi dia sangat tinggi. Bila frekuensi dia tinggi, tenaga dia tinggi. Bila tenaga tinggi, dia boleh tembus sel-sel badan kamu. Sinar gamma dia boleh tembus badan kita. Gelombang radio tak boleh Kau orang kata takut handphone gelombang-gelombang masuk badan. Sebenarnya tak. Yang masuk badan tu sinar gamma. Okey. Sinar gamma tu datang daripada mana ni? Datang daripada radio aktif. Okey. Frekuensi dia sangat tinggi. Bila frekuensi tinggi, tenaga dia tinggi, dia boleh masuk dalam sel badan kita. Sebab itulah dia bahayalah kan untuk badan kita. Tapi kebaikan ni kan kita boleh guna dia untuk apa? Kalau dah boleh masuk dalam sel badan, kita boleh bunuh sel-sel kanser kan. Kalau ada sel-sel kanser, kita gunalah sinar gamma untuk tembus sel-sel kanser tu untuk bunuh, untuk matikan sel-sel kanser. Faham tak? Macam gelombang radio ni pula, panjang gelombang dia paling besar, tapi frekuensi dia paling kecil. So tenaga dia rendah. Jadi tak bolehlah tembus badan kita. Jadi tak adalah bahaya pun handphone ni, betul tak? Kan? So kat sini panjang gelombang dia paling besar radio. Tapi frekuensi dia paling kecil, paling rendah. Jadi tenaga dia paling rendah jugalah. Tenaga dia paling rendah. Jadi dia tak bolehlah nak tembus sel-sel badan. Okey. So itulah beza dia antara gelombang radio yang paling hujung tu dengan sinar gamma yang paling hujung tu. Okey. Faham? Okey, next. Kita tengok apakah itu gelombang radio tadi kan? Mana dapat gelombang radio? Daripada pengayun elektrik dan pemancar. Okey, contoh kita nak buat dalam apa ni? Gelombang radio digunakan dalam komunikasi radio dan juga pemancar TV. Kan sebab panjang gelombang dia besar kan, dia boleh pergi bergerak jauh kan, dia boleh cover semua kawasan 1 km macam tu kan. Faham ke? Okey, kemudian ni gelombang mikro. Mana dapat gelombang mikro ni? Adalah peranti dia tiup apa ni? Tiup daripada tiup klistron. Okey. Mikro ni sama juga macam microwave yang kat rumah kamu tu kan. Tu bergelombang mikro. Dia gunakan gelombang mikro untuk panaskan makanan. Macam dia panaskan, dia bagi, contohlah kamu letak ayam dalam microwave tu, kan gelombang mikro. So nanti gelombang mikro dia akan bagi zarah-zarah ayam tu bergetar. Bergetar dengan lebih laju. So nanti bila dia bergetar dia panas. Itu yang dia panas. Faham? Okey.
Selain daripada guna microwave kan untuk memasak, dia guna dalam sistem radar. Kan dalam kapal terbang kan, nak tahu kat mana kapal terbang tu hilang kat mana ke apa ke kan. Kita guna gelombang mikro lah, kita hantar gelombang mikro. Kalau ada pantulan, maksudnya kita tahulah kapal terbang tu berada di situ. Kalau tak ada pantulan, maksudnya kapal terbang tu dah hilang. So dia guna dalam sistem radar, dia pakai gelombang mikro. Sebab gelombang mikro pun panjang gelombang dia pun besar juga, betul tak? Dia kedua yang terbesar kan selepas gelombang radio. Okey. Lagi apa lagi? Oh, telefon mudah alih pakai gelombang mikro. Bukan pakai radio tak kisahlah kan, panjang gelombang ni besar juga lah kot rasanya. Okey. Tapi ni 1 cm gelombang mikro. Ni mungkin yang ni kot, ni yang telefon mudah alih. Mana gelombang radio pun dia pakai juga Okey, manalah yang ni. Penting pada gelombang dia besar. Okey, next. Sinar inframerah. Mana dapat sinar inframerah? Daripada matahari, jasad panas. Apa-apa yang panas dia akan keluarkan sinaran inframerah. Termasuklah badan kamu pun keluarkan sinaran inframerah. Sebab badan kamu panas kan? So dia keluarkan sinaran inframerah. Sebab itulah kita boleh ada satu kamera yang boleh detect. Contohnya, okey kejap kita ada nama dia infrared camera. Jangan saya tunjuk video dia. Apa peluang video dia? Sekejap ni kot. Kan cikgu kata tadi badan kamu boleh keluarkan inframerah kan? So kalau kamu dalam keadaan gelap, kalau pakai night vision tak nampak lah sebab tak nampak lah kan pakai kamera biasa night vision ni. Tapi kalau pakai inframerah punya kamera, kita boleh nampak badan dia. Ni nampak tu thermal image. Thermal tu dia pakai infrared lah, inframerah. Nampak orang tengah lalu kan. Tu thermal kamera lah infrared punya kamera. Macam ni tak nampak kan. Tapi kalau pakai infrared punya yang thermal tu haba kan, sebab badan kita keluarkan haba kan. Thermal haba. So nampaklah ada orang kat sini. Thermal tu haba lah daripada badan kita kan, inframerah. So kita dapat detect. Boleh. Ni nampak kalau pakai thermal punya, haba punya kan inframerah, nampak orang ni tengah lalu kan. Tapi kalau night vision yang biasa tak nampak. Macam tu lah. Okay. So badan kita pun boleh keluarkan inframerah. Apa-apa objek yang panas yang panas. Okey. Lagi ni apa benda ni kat mana kan. Macam itulah cara dia orang nak tengok. Tengah buat apa dia tengah gaduh ke. Okey. Okey, tu inframerah. So kegunaan dia, aplikasi dia, dalam ni remote alat kawalan jauh kan, yang televisyen kita tu, yang remote control lah, dia pakai inframerah. Dan juga untuk apa ni, mengesan kanser. Nak mengesan kanser pun pakai inframerah. Ni bukan bunuh sel kanser, dia hanya nak mengesan. Okey, yang next, cahaya nampak. Tu yang nampak dia 7 warna tu kan. Daripada mana cahaya nampak tu? Samalah daripada matahari, okey? Api. Okey, so inilah dia punya aplikasi dia, nak membolehkan mata kita dapat melihat objek. Okey, next apa? Sinaran ultraviolet. Daripada mana ni? Matahari pun dia boleh keluarkan sinaran ultraviolet, okey? Jasad panas yang membara keluarkan sinaran ultraviolet. Lampu wap merkuri. So dia punya aplikasi dia boleh hasilkan vitamin D sebab daripada matahari Sebab tu orang kata pagi-pagi biar jemur bawah matahari nak dapat vitamin D kan.
Terus pada aturan umum. Okey, tapi kalau berlebihan boleh buat apa? Kanser kulit dan merosakkan retina. Dan dia juga untuk guna apa ni? Mengesan wang kertas pasu. Okey, yang keenam sinar X, X-ray. Kena buatlah sinar X tu pakai tiup sinar X. Ini untuk X-ray badan kamu lah. Okey, last kali sinar gamma. Daripada mana? Radioaktif. So disebabkan dia apa? Walaupun panjang gelombang dia pendek tapi frekuensi dia tinggi, tenaga dia tinggi. So kita boleh gunakan dia apa? Bunuh sel bara, okey, sel kanser ataupun membasmi kuman. Okey, jadi apa beza gelombang elektromagnet dengan gelombang bunyi? Korang ada ke ni? Kau kena tulis Kau dah ada jawapan kat situ. Okey, gelombang elektromagnet dia boleh bergerak melalui vacuum. Walaupun tak ada udara pun dia boleh bergerak. So dia boleh bergerak kat kawasan angkasa lepas ke apa kan, dia boleh bergerak. Tapi bunyi tak boleh Dia tak boleh bergerak melalui keadaan yang vacuum. Bayangkan kalau bunyi tu boleh bergerak melalui keadaan vacuum, apa jadi? Kita boleh dengar macam-macam letupan dekat luar angkasa kan. Matahari meletup tu pun kita boleh dengar kat sini kan. Tapi disebabkan bunyi tak boleh bergerak melalui vacuum, kita tak dengar. Okey, hal laju dia. Kalau gelombang elektromagnet, hal laju dia sama macam hal laju cahaya. Okey, gelombang bunyi kuranglah daripada hal laju cahaya. Dan jenis gelombang dia elektromagnet, gelombang melintang. Bunyi tahu gelombang apa? Membujuh. Okey, habislah tajuk elektromagnet. So, kat sini kat Mak ni, orang ambil handout ni. Bagi ni. Jawab soalan. Nak ambil seorang satu. Nah, seorang satu ambil. Salim tajuk. Apa ni? Salim pula. Jawab soalan gelombang elektromagnet tu. Lepas tu yang kat rumah jangan cikgu forward. Apa nama dia? Sikit ke? Satu je pun. Jawab satu je pun. Jawab. Cikgu bagi 5 minit jawab soalan. Nah. Tak, itu je. Itu je selesai. Ada? Dapat yang mana? Dapat yang mana yang lain ke? Oh, yang lain ni. Yang cikgu bagi tu dah ada dalam handout kenapa tak dapat? Ni apa benda lah ni? Jawab soalan ni Tanya apa? Apakah yang dimasukkan dengan gelombang elektromagnet? 2 GeV gelombang elektromagnet.
5 minit jawab. Bang buat bang ngantuk ke apa tu? Siap lah. Siap cepatnya. Dah. Okey, apakah yang dimasukkan dengan gelombang elektromagnet? Abang jawab bang. Yang kata yang dah siap tu abang apa namanya? Abang apa? Apa nama kamu? Haris. Tak Haris. Haras. Oh, Haris ada, Haras pun ada. Oh, ini Haris. Okey Haris, apa yang dimasukkan dengan gelombang elektromagnet? Elektrik. Tak lagi. Tak dapat makan penuh. Yang berselanjang. Dengan arah perlambatan gelombang. Okey, boleh dapat satu markah. Okey. Gelombang yang terdiri daripada dua komponen iaitu getaran apa tadi? Getaran medan magnet dan getaran medan elektrik yang berserenjang antara satu sama lain dan juga dengan arah perlambatan gelombang. Boleh? Ya. Gelombang yang terdiri daripada dua komponen getaran
getaran medan magnet dan medan elektrik yang bersepanjang antara satu sama lain dan dengan arah perambatan gelombang. Okey, 2 ciri. Tadi Haris. Ni Haras pula. Okey, gelombang melintang. Okey, boleh bergerak melalui vacuum Boleh bergerak melalui vacuum. Maksudnya daripada gelombang radio sampai